Betul. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan lagi kita peluang untuk terus hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedarlah kehidupan ini pengakhirannya adalah mati, dan hakikat kehidupan kita adalah untuk kematian hari esok. Nak tahu untung ke tak untung ke, berjaya ke atau tidak, perhatikanlah hidup kita hari ini. Adakah kita menuju ke syurga ataupun kita menuju ke neraka, wala'iyyazubillah. Muslimin yang dirahmati Allah, dengan nikmat Islam dan dengan nikmat iman yang terbesar yang telah sampai kepada kita, kita pergunakan yang terbaik untuk kita menjadi hamba yang saleh untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah, wal fajri wa layalin ashr, demi masa yang dinamakan sebagai fajar yang Allah ciptakan. Barang siapa yang memikirkan tentang fajar tersebut, maka dia akan kenal Allah Subhanahu wa taala yang mencipta fajar. Ada ramai yang tak kenal fajar. Walayalin ashr, dan malam yang 10. Kata Ibnu Katsir, malam 10 tu malam apa? Malam 1 Zulhijjah hinggalah ke 10 Zulhijjah. Dalam Islam ada 2 hari raya yang terbesar. Yang pertama, hari raya Idul Fitri. Yang kedua, Idul Adha. Sebelum nak menyambut hari tersebut, dia ada pesta ibadah. Kalau Idul Fitri, pesta ibadahnya adalah Ramadan Al-Mubarak. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Menghidupkan malam-malam Ramadan, berpuasa. Ingat, ada satu lagi pesta Ramadan, iaitu di antara 10 hingga 10 Zulhijjah. Kalau orang yang pergi buat haji, itu hak mereka. Kita hak duduk di Malaysia, 1 sampai 10 tu jadikan malam-malam kita walayalin ashr, malam-malam kita dengan pesta ibadah. Banyakkan berzikir, banyakkan membaca Al-Quran, banyakkan berqiyamul lail. Esok hari kita berpuasa. Tak boleh yang tu witr disebut di situ. Ambil hari-hari yang ganjil sampai ke 9 hari Tasu'a. 10 jangan. Dia buat rajin pula 10. Kacau.
10 kita dah sambut raya, haram kita puasa. Maka di antara hari tersebut, 9 hari tersebut ni, hari ni dah 4. Muslimin yang dirahmati Allah, ada lagi peluang esok 5, 6, 7 nak ambil ganjil pun boleh, nak ambil esok pula Ahad Isnin, nak ambil Isnin sekali, nak ambil Tasu'a. Apa dah Tasu'a? 9 kita tarwiyah, 8 kita tarwiyah, iaitu menghala ke Arafah. Bukan kita lah, orang yang menunaikan haji, dia panggil hari tarwiyah 8 Zulhijjah. 9 Zulhijjah itu mereka berada di Arafah dan kita hendaklah berpuasa. Itulah pesta ibadah selain daripada bulan Ramadan al-Mubarak. Muslimin yang dirahmati Allah, pembik peluang. Kita tak tahu bila kita akan dijemput pulang, kita tak tahu bila kita akan mati, kita tak tahu kita bila akan tutup mata. Jangan rasa sudah cukup dengan apa yang ada, kerana tuan-tuan pernah dengar hadis orang yang muflis di akhirat, kan? Kalau kita dah buat dah semua amalan wajib, kita buat dah amalan-amalan yang difardukan dalam rukun Islam, tapi ingat, kita pernah dah aniaya orang, kita pernah dah zalimi orang. Esok orang akan minta amalan kita, maka part ni lah, time ni lah buat bagi banyak. Sebab silap-silap hak yang kita buat hari ni bukan hak kita, hak nak bagi balik dekat orang. Yang kita buat boh menampak, sepak, terajang, kata. Sebab apa? Sebab esok dituntut, ya Allah, dulu dia kata kat aku, ya Allah, malu aku dengan masyarakat, ya Allah, Allah ambil pahala kita bagi. Cukup ke? Carilah peluang-peluang yang ada, buat akaun siap-siap, akaun tambahan, iaitu sunat. Jangan duk buat malah ba'diyah dengan qabliyah. Tengok orang buat tak tahu, orang bangkit buat tak tahu. Ada nak tuan-tuan, tolonglah. Kadang-kadang dah kalau ambil hak fardu saja yang kita buat, tiba-tiba kita aniaya orang. Ambil hak fardu tu, lalah apa yang kita ada? Kosong, nothing. So tempat kita di mana? Neraka. Wala'iyyazubillah min zalik. Buat siap-siap hak sunat-sunat selagi mana ada iman ya, iman. Mau tak mau tu duduk dengan iman ya. Tak payah esok tuan-tuan. Sekali lagi sok siap-siap. Esok pukul 10 agak-agak boleh pi. Tak boleh pi, piak. Makanlah. Pasal sunat saja. Tapi puasa sunat dengan puasa Ramadan, puasa sunat lagi mencabar. Sebab apa? Sebab alih makan kita tak. Ni kita nak sembang bab puasa Ramadan. Muslimin yang dirahmati Allah. Saya ajak diri saya, tuan-tuan, saya ajak semua tuan-tuan muslimin muslimat, kita ambil peluang hari-hari daripada 1 sehingga 10 Zulhijjah. Lepas tu berkorban. Siapa yang berkorban dapat pula pahala korbannya, sehinggalah ke hari Tasyrik, habis hari Tasyrik. Muslimin yang dirahmati Allah, ingat nak, raya haji adalah raya yang paling besar, bukan Aidilfitri. Tuan-tuan tengok kita takbir berapa hari? 4 hari. Maksudnya hari yang cukup besar, 4 hari. Kalau takat sehari, bukan sehari, benam matahari sampai khatib naik atas ni baca khutbah raya, habis. Yang tu lah raya pun. Raya maksudnya besar. Besar maksudnya kabir. Maka kita takbir. Berapa lama kita takbir untuk Aidilfitri? Tak banyak hari. Tapi kalau untuk hari raya Aidil Adha, 9 hari bulan tu dah ulama dah kata boleh dah. 9. So kalau dengar ada orang takbir 9 hari bulan tu, tak usah dah kata apa. Sebab dah boleh dah takbir raya tu. Dia akan jadi 5 hari. Sebab apa? Sebab yang di Arafah orang dah tala nak balik dah. Kita takbir siap-siap. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, baik. Kita masuk dalam kitab kita Bahrul Mazi. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ni Syekh Idris Al-Marbawi, yang diambil daripada kitab Mukhtasar Sahih At-Tirmizi syarah dalam bahasa Arab Tufatul Ahwadhi.
Syarah dalam bahasa Melayu inilah kitab dia Bahrul Madhi. Moga-moga Allah mengampuni dosa syekh ini. Moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya. Moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya. Moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya. Amin ya rabbal alamin. Yantafu' bi ila darain. Moga-moga dimanfaatkan ilmu ini di dunia hinggalah ke hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bab ma jaa anna syahra yakunu 29 akan berlaku satu bulan 29 hari, dia takkan genap sampai 30. Ya, ni hadis dia. Kan? Kita puasa 29. Pernah ada tuan-tuan? Bohong mesti ada orang ada 29 hari, 28 tak pernah buat dia orang. 29 pernah, 30 biasalah. Okey, bab yang telah datang ia bahawasanya bulan itu ada ia 29 hari. Ya. Ketahuilah kiranya ya saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah, terkadang boleh jadi sebulan Ramadan itu 29 hari. Kok lagi orang tanya mana dalil? Mana dalil? Mana dalil hang kata 29 kita 30. Dah tak boleh. Tak ada dalil. Lah dia kerja tanya dalil lah. Bila kita cerita payah. Muslimin dirahmati Allah. Kita cerita bab hadis pun dia bukan tahu, kita sebut kata daripada Osman. Dia kan tahu Osman mana pun. Rupanya tu imam Masjid Sungai Mulu pun. Dia bukan tahu pun an Osman. Dia bunyi tu dia. Dia kena adaan, dia kena habaq riwayat daripada siapa? Bukhari, Muslim. Okey. Tirmizi. Dia buat leleh-leleh dah. Tuan-tuan, hadis kita 6 kita pakai. Nasai, Tabrani, Ahmad dan sebagainya. Kita tak ambil 2 saja. 2 tu yang sahih. Itu yang jadi masalah hari ini. Muslimin yang dirahmati Allah. Terkadang 30 hari. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah seperti hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Imam Tirmizi kata apa? Hadis yang sampai padanya an Ibnu Mas'ud qala ma sumtu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam 29 akthar mimma sumna. Dia nak jadi ain tu, sumna puasa 30. Kalau Arab Mesir dia tak sebut macam tu, 30 tha jadi ta 29. Lebih kurang macam tu lah. Jangan terkejut tuan-tuan, bukan 30 jadi ta. Mau laju sikit lah pakai ngangau ayat tu. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an katanya adalah aku puasa Ramadan serta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 29 hari lebih banyak daripada barang yang kami puasa 30 hari, yakni puasa yang kami puasa serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalulah 29 hari lebih banyak daripada 30 hari. Banyak 29 daripada 30. Dia buat terkejut pula dah. Dia 30. Tahun lompat boleh percaya, 29 tak boleh percaya. Hak tahun lompat dia percaya. Bila tahun lompat? Dia 4 tahun sekali. Dia kira dengan jari macam cukup. Mai pula dah. Macam mana kira tau. Hak tahun lompat dia percaya 29, 28 jadi 29. Hak 29 Ramadan dia duduk tikai. Muslimin dirahmati Allah. Okey. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Umar ibn Khattab dan Abi Hurairah dan Aisyah dan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Abbas. Nang cerita dia ni mutawatir, ramai yang meriwayatkan. Okey, bahwasanya Nabi SAW bersabda bermula sebulan itu terkadang ada ia 29 hari. Baik. Satu lagi hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, ia menunjukkan atas berlaku satu bulan itu 29 hari, iaitu hadis yang berbunyi an Anas annahu qala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min
min tisaati nisaati nisa perempuan nisaati syahra. Ni mau ambil malam ni ilmu ni cerita dengan isteri. Fa aqama syahra, tak habis lagi. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu an bahwasanya berkata ia telah bersumpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perempuan-perempuannya sebulan. Nabi kata, aku tidak akan bersama dengan isteriku sebulan. Boikot, tak mau balik. Pasal apa? Ada riwayat mengatakan pakat duk minta nak beli gelang dah, minta beli apa dah, minta ya, biasalah perempuan. Sebablah PKP. Kalau tidak diajak pula raya haji, tak raya haji. Muslimin dirahmati Allah. Orang perempuan ni, jangan tuan-tuan. Orang raya Christmas, dia pun raya. Orang raya Cina, dia pun raya. Orang raya Hindu, dia pun raya. Raya dia Fitri lagi lah. Kamda penuh. Maksudnya, apa segala jenis raya, semua dia nak sambut. Jadi, mai satu ketika Nabi pun tak larat tahan lah. Nabi kata, aku tak makan ni semua isteriku sebulan. Maka sebab jadi bersumpah Nabi itu, iaitu pada satu hari berkumpullah segala isteri-isterinya, mengelilinginya, menuntut masing-masing dengan kehendak hati akan dunia. Bang nak gelang. Oh, ya, isteri Nabi pun macam tu. Dan perhiasan-perhiasan, setengahnya minta pakaian yang berbagai-bagai. Dia nak jubah, dia nak tudung, pakai ibu pula satu. Hak tu hak lawa, bukan hak dulu. Dan setengahnya minta gelang, dan setengahnya pakaian Yamani, dan setengahnya minta pakaian sahuli. Maka semuanya adalah dengan masing-masing kehendaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga menjadikan murka ia akan mereka itu, sampai Nabi naik marah dengan berkehendak barang yang tiada padanya. Maka lalu bersumpahlah ia tu balik pada siapa? Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebulan tiada masuk pada segala isterinya. Tu cara nak, bukan boikot cerita lain lah. Apa dah? Aku tak mau balik lah. Sebulan Nabi kata. Semua, sekali Aisyah tak Aisyah, sekali semua lah. Fa'aqama fi mashrubatin 29 yauman. Lalu tinggallah ia tidur barang yang di tempat bilik dekat mimbar masjidnya. Ada satu bilik di mimbar Nabi tu, ada mihrab yang raudhah tu, ada satu bilik. Nabi pergi duduk celah tu selama 29 hari. Tiadalah pergi ia mendapatkan seorang daripada isterinya. Siapa pun dia tak balik. Kita agak-agak boleh buat tahu tu. Kabat tiang. Kerana melakukan sumpahnya. Okey. Apakala cukup 29 hari sumpahnya, turunlah firman Allah, ya ayyuhan nabi qul bukan li azwajika, dah ila akhir ayat, alif lam kha tu ila akhir ayat, maksudnya hingga akhir ayat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun lalu pergi masuk kepada Siti Aisyah. Ayat tu paling dekat pun, betul? Raudhah yang mana rumah paling dekat Aisyah. Terus Nabi masuk bilik Aisyah lebih dahulu daripada isteri-isteri yang lain. Manakala dilihat oleh sahabat-sahabat Nabi akan dia masuk kepada isterinya belum cukup sebulan, yakni 30 hari. Sebelum tu semua 30 hari sebulan, 30 hari sebulan, sebulan 30 hari. Ini dalil yang kata 29 ni. Sangka mereka itu, maka mereka itu pun menghadapkan perkataan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kata. Anas kata apa? Qalu ya Rasulullah innaka alaita syahra faqala asy-syahru 29
Kata segala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginya, ya Rasulullah, bahawasanya tuan hamba telah bersumpah sebulan tiada mau masuk kepada isteri, tak mau jumpa selama sebulan. So sahabat dia kata 30 hari lah. Maka sekarang belum cukup pun sebulan, hanya 29 hari saja. Adakah tuan hamba lupa? Depa tolong peringat pula. 29 ini tak cukup lagi ni. Adakah tuan hamba lupakan bilangan atau kerana ada turun hukum harus menyalahi sumpah? Depa duk faham macam tu. Depa duk faham kata 30 ataupun sumpah tu dah terbatal. Apakala didengar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan perkataan mereka itu demikian, maka Nabi pun lalu menyahutnya, sabdanya, adakah kamu sekalian sangka bilangan hari di dalam sebulan itu semuanya 30 sahaja? Adakah hanya 30 saja? Tu soalan dia. Jangan kamu sekalian tiada tahu, terkadang jadi bilangan hari di dalam sebulan itu 29 hari, maka bulan ini ialah 29 hari. Hadis ini hasan lagi sahih. Maksudnya cukup 30 29 29 30, itulah sebulan. Okey, baik. Bab ma jaa fi shaumi bisyahadah. Ini kita bincang dah. Sebab naik saksi itu hak dia tu dah ulang-ulang balik ya. Kita pergi ke masalah 42. Bab ma jaa syahran aidan la yanqasmani. Bab yang telah datang ia pada menyatakan makna 2 bulan raya tiada kurang keduanya. 2 bulan raya antara keduanya. Ketahuilah kiranya saudaraku, apa maksud dia? Mari kita tengok. Telah datang hadis menyebutkan 2 bulan raya Ramadan dan bulan haji itu tiada berkurangan. Tuan-tuan kira berapa lama dah kita raya puasa? Tak tahu PKP Ustaz Okey. Lama mana lah? Dia akan 2 bulan. Elok 2 bulan raya haji pula. Ni nak raya lah, maksudnya 2 bulan dah kita tinggal Aidul Fitri, kurang lebih lah 10 hari. Tetapi maksud tiada berkurangan itu apa ia? Apa maksudnya? Maka telah bersalahan ulama padanya. Betul ke 10 hari 2 bulan? Baru ni bukan kita pi teropong juga ke? Ruqyah juga ke? Kita nak kena ruqyah juga ke? Siapa yang perlu ruqyah? Yang perlu ruqyah adalah Saudi. Sebab mereka yang menentukan bila 10 Zulhijjah, bila 8 Zulhijjah. Sebab mereka nak tarwiyah, mereka kena betul-betul confirm 1 Zulhijjah. Kita pun tengok bila dah mereka nampak betul, kita ikut. Okey, tu maksud dia. Adakah betul 2 bulan? Hadis yang berbunyi an Abi Bakrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahrun aidin la yankhusani Ramadanu wa Zulhijjah. Diriwayatkan daripada Abi Bakrah radhiyallahu an, katanya telah bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula 2 hari raya itu tiada kurang keduanya ialah bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 2 bulan. Jangan kira daripada Rejab, panjang. Okey. Bulan Islam pun tak ketahuan. Hafal balik apa? Saya lagi menyanyi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sampai tak tahu hak tu yang jadi hari syak atas dia, sebab hampir tak tahu halau. Takkan tak tahu ke? Zulhijjah. Zulhijjah tahu. Lepas Zulhijjah Muharram lah. Okey. Macam mana kita nak kenal? Iaitu kita sambut apa-apa peristiwa. Walaupun Nabi tak sambut, cara kita nak ingat
awal Muharram. Lepas Muharram Safar. Lepas Safar Rabiul Awal. Bulan apa tu? Bulan kelahiran Nabi SAW. Cara nak bagi ingat dia ialah dengan adakan peristiwa-peristiwa yang disambut. Senang. Walaupun ada hak kata tak payah, Nabi tak pernah buat. Dah, cara nak bagi ingat dia macam tu lah. Macam bersedih kita. Ingat sangat. Anniversary pandai pula duk ingat. Betul tak? Gaji lagi duk ingat. Tiba-tiba mai hak nak sambut hari-hari macam ni. Pasal apa? Pasal nak bagi kita kenang. Senang kita tahu, oh bulan berlalu satu-satu. Muslimin yang dirahmati Allah. Ada masalah buat ya. Kalau tak ada tinggal pun tak apa. Muslimin yang dirahmati Allah. Tidak kurang keduanya ialah bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Kata Abu Isa bermula hadis Abu Bakrah ini hasan. Okey, hasan li ghairih atau hasan li zatih. Maksudnya sampai kat Imam Tirmizi dhaif. Tapi Imam Tirmizi sandak dekat Bukhari dengan Muslim. Ada matan hadis yang sama, maka jadi kuat balik. Faham tak? Contohnya kita kaki kelentong juga. Tiba-tiba kita duk kata, dia ewa accident. Orang tak apa nak percaya ke kita. Betul ke? Tiba-tiba mai tu imam. Orang percaya ewa accident. Sandak hak yang kelentong dengan hak betul tadi jadi hasan. Hadis tu tadi. Okey. Kalau tidak, duk dhaif itu pula. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, masalah bulan puasa dan haji tiada kurang apa maknanya? Apa yang dimaksudkan? Sungguhnya telah bersalahan ulama, khilaf ulama pada makna tiada kurang itu. Kata Abu Isa telah berkata Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Bermula makna ini hadis, 2 bulan raya tiada kurang keduanya, katanya tiada kurang hari bulannya bersama-samaan setahun. Bersama-sama setahun. Lepas ni mesti ni. Dulu tak apa nak hafal. Tak banyak nak ingat. Pasal apa? Perang. Lepas tu nak kena hak nu, nak kena hak ni. Kita lah ni menaknya apa pun SMS ya. Apa pun WhatsApp. Dulu nak buat apa? Sikit punya susah. Kita lah nak makan apa? Grab pula dah. Food Panda, Grab. Ada ke Grab pun ada juga kan. Dulu nak kena kisak dulu bagi jadi beras, jadi bagi tepung apa semua. Maksudnya ada banyak benda nak kena buat dulu. Maka tak dan nak tahu berapa lama, maka kurang lebih 2 bulan. Oh, itulah cara ilmu. Tuan-tuan tahu tak yang kata dalam inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang disebut dalam tu pasal apa? Ini ulama kata pasal apa yang Allah sebut 80 bulan, iaitu berapa? Al-Fisyah. Al-Fisyah ni maksudnya 1000 bulan. 1000 bulan bersamaan dengan berapa tahun? Berapa tahun? Okey, kan? Lambat kan? Macam itulah dulu. Sebut kata 1000 bulan pun banyak sangat dah. Sebenarnya lebih pada tu Allah Ta'ala nak bagi lagi. Sebenarnya siapa yang dapat Lailatul Qadar ni. Tapi dah yang dia tahu 1000 lah. Dekat 1000 lah ulama kata. Sebut 1000 tu pun menahalau lah. Faham tak tu? Sebab apa? Sebab ilmu dekat tu. Lah kalau sebut 1000 sejuta. Baru apa? Tu pun sikit lagi kena bilion. Sebab kita dah kenal ilmu bilion. Tak faham tak apa. Sulaiman nak habaq kata. Itu sebab dia kata di sini pasal apa nak kena sebut 2 bulan yang kalau kita dah pandai kira 12 bulan Muharram Safar Rabiul Awal. Dulu tak ada dandan nak kira. Lepas-lepas sambut raya Syawal. Oh Syawal. Oh raya pula dah. 2 bulan lepas tu mesti raya pula. Faham tak? Okey. Bukan Syawal bin Zulqaidah hak kahwin dengan Mastura di Padang Pasir tu. Muslimin ni rahmati Allah.
Okey. Ini kata Ahmad bin Hanbal, keduanya telah tiada kurang hari bulan bersamaan setahun. Dalam masa setahun lepas pada bulan hari raya ni mesti raya tu. Sekiranya kurang salah satunya nescaya sempurna yang lainnya. Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, bermula yang asah, yang lebih dikuat makna hadis di dalam masalah 42. Kata Imam Nawawi kata apa? Yakninya ialah tiada kurang pahala keduanya dan pahala yang teratur atas keduanya tu, daripada pahala hak nu sampai pahala ni hak saya sebut tadi tu, tak kurang pun. So ni bulan ibadah ni. Sebab itulah masa ni pedang disarung, haram berperang, kerana bulan ni adalah bulan ibadah. Faham lagi? Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, ini kata Imam Nawawi, siap. Walayalin asyri, kata saya sebut tadi. Dan jika kurang bilangan hari bulan kedua sekalipun, dan kata khila maknanya tiada kurang hari bulan keduanya di dalam setahun pada ghalibnya. Dan kata khila tu apa dah? Kata setengah pendapat yang mengatakan tiada kurang pahala bulan Zulhijjah daripada pahala bulan Ramadan, kerana di dalamnya orang mengerjakan haji. Nampak ada lagi hak saya sebut tadi tu, pesta ibadah tu, bukan Ramadan saja untuk sambut Idul Fitri, malah bulan Zulhijjah pun ada kelebihannya tersendiri untuk sambut Idul Adha. So malam ni siap, aku nak bangkit qiyamul lail, esok aku nak puasa, aku nak sedekah, aku nak sembahyang sunat, aku nak baca Quran. Sampailah boleh tuan-tuan, insya-Allah, saya pun insya-Allah. Okey, habis. Boleh lagi sikit, tengok hadis panjang. Okey, hak ni pun kita dah sebut ahli bilad ru'yatihim, iaitu orang hak yang ahli negeri, puasa mereka dengan lihat mereka itu akan sehari 6 bulan. Kita dah bincang. Okey, bab majaa ma yastahibbu alaihi iftar. Siapa yang boleh buka puasa bulan Ramadan? Siapa yang boleh buka puasa? Maksudnya dia boleh berbuka, disunatkan berbuka. Faham tak maksud saya? Kita tetap dah sebulan, siang kena puasa. Dan siapa duk isap rokok, awak sunat atas hang buka puasa ke? 2 orang saja. Oh, abang dah. Abang dah, kita boleh cerita hukum. Tak apa, kita tengok apa dalam hukum. Bab yang telah datang ia menyebutkan barang yang disunatkan atasnya berbuka puasa. Sat hani dulu. Barang yang disunatkan berbuka. Ketahuilah kiranya saudaraku bahwasanya telah disuruh syarak akan seorang yang puasa itu apabila berbuka. Cerita bab ni dulu, bukan cerita bab siapa yang boleh tak puasa. Berbuka puasanya saugialah kalau boleh, dengan beberapa tamar lebih dahulu. Apa dia tamar? Kurma. Kalau Maryami boleh tak? Hak tula. Kalau Ajwa, hak tula lah. Yusuf Tayyub, ish. Okey, nama hak tula lah. Buka hak mana pun tak apa. Okey, tapi ingat tuan-tuan, Rasulullah SAW suka makan tamar dicampur dengan timun. Tapi buka puasa kita kata tamar, timun sat lagi. Sebab kalau makan musim panah, kurma panah, maka sulam dengan timun. Ya, makanan kesukaan Nabi SAW, timun dan dubak labu. Benda-benda hak sejuk yang Nabi suka selain daripada tamar. Timun yang macam mana? Timun yang berbulu panjang tu. Dia macam timun katak, timun Jepun. Timun kita nala ada. Timun berbulu. Kalau di Mesir dia buat turshi, dia buat jeruk, pickles. Tu. Nabi suka timun tu. Okey, baik. Tak apalah, kita pakai tamar dulu.
Kalau panas badan, makan yang tu. Kalau sejuk badan, makan tamar. Ataupun kalau agak campur dua-dua. Muslimin yang dirahmati Allah. Ada orang blend sekali timun dengan tamar. Okey. Maka jika tiada tamar, kalau tak ada buah kurma, maka dengan beberapa teguk air. Ambil teguk air. Teguk air apa pun. Bermula dalil atas suruh yang demikian itu ialah hadis yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, hadis yang berbunyi, An Anas ibnu Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada tamran falyuftir alaihi wa man la falyaftir ala ma'in fa innal ma'i tahurah. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendapat ia akan buah kurma. Kurma apa? Kurma kering, tamar. Kalau balah tak kering, dia kelak. Okey, yang kering. Selama ni kita makan hak pack. Kalau saya cerita kat tuan-tuan muntah mampu. Yang kita dululah, kita 80-an buka puasa 80-an dengan air sagat kereh bubuh timbun dengan sekam, dengan kayu kan. Pergi beli bubuh atas pelantak bicycle, balik hak fak tu jadi fak tu dari Pekan Guak nak sampai Batu 20 fak tu punya duk gaji 2 kupang lah di fak tu kan, cerita pengalaman. Lepas tu buka dengan kurma apa? Kurma hak mepek RM2, cabut biji ke mana tuan-tuan tahu tak kurma tu diperbuat macam mana? Ish. Depa ambil kurma hak jatuh, hak buruk, hak yang tak apa nak ni tu, depa bubuh dalam satu tempat, tu Arab naik pijak. Dia pijak dengan kaki plak. Allahu akbar. Saya bawa, masa saya duduk di Mesir, saya bawa abang-abang hak pegawai daripada Jabatan Pertanian nak tengok macam mana depa produk depa, tengok balon tu sengap. Depa naik pijak, lepas tu depa potong, perang, dia bubuh dalam bekah. Kita pembeli RM2 sekilo. Hak tu saya kata, tu saya duk beli hak pack hak yang manis tu dah. Sebenarnya dia rendam dalam gula apa semua dah. Ambil hak yang ada tangkai lagi, hak yang macam Yusuf Tayo. Melihat tu lah. Kalau boleh kering. Jangan hak belendiak tu, tak mau. Hak kering. Lagi elok sebab disebut. Ya. Ni. Bila nak puasa, lambat lagi tak apa. Rancang biasa siap. Okey. Kurma kering dengan sebab tiada terbelinya atau tidak ada di negerinya atau uzur memakannya, maka hendaklah dia tak boleh makan atau dia tak dapat di negeri dia, tak ada, yang ada pun pisang, kurma tak ada. Okey ya. Maka teguk ayak. Ada orang kata ganti dengan buah, dak, teguk ayak. Ada kata ganti dengan buah lain dengan mana? Dak, teguk ayak. Dah tak ada kurma. Okey. Teguk ayak sejuk itu yang menyucikan perut dan membersihkannya daripada kecemaran, tidak mencerna makanan lagi, melembutkannya dan menghalukan bagi wap-wap yang busuk lagi, membaikkan selera bagi makanan. Minum ayak sejuk, bukan ayak sejuk buah air, ayak putih itulah, ayak sejuk tu, ayak putih dia kata susu pula, ayak sejuk. Ingat tu. Macam mana minum? Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika abtartu bi rahmatika ya rahman. Telan satu nafas. Bagi dia tolak, apa tu hak dia buat naik, habis hak yang maidah, hak yang busuk-busuk dalam tu dia belahak berkeluar habis, baru ni. Ni dak ngok hampir tak dan nak keluar. Tarawih pi dah. Ni pun bagi dia keluar dulu. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik, satu lagi hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, an Salman ibn al-Amir ad-Dabi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aftara
ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW namanya Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu an, daripada Nabi SAW bersabdanya, dalam sabda Nabi kata apa? Apabila berbuka puasa seorang daripada kamu, maka hendaklah ia berbuka puasa atas tamar, kurma kering, kerana bahawasanya tamar itu ada padanya barakah. Nabi sendiri sebut ada berkat. Apa berkat? Tabaruk. Siapa ambil, Allah pandang dia dengan pandang rahmat. Pasal apa kita mencari berkat? Sebab berkat tu kita rasa tenang, Allah pandang. Gaji yang berkat macam mana? Gaji yang boleh pandu kita kepada Allah. Ni gaji yang kita hilang. Orang mayang dia hilang. Usaha yang berkat adalah usaha yang kita tenang, seronok dengan usaha tersebut. Kalau tak tenang, maksudnya tak ada barakah. Maksudnya bila kita makan kita rasa seronok, jadilah kurma pun kurma. Nasi Arab tak ada. La ilaha illallah. Nampak dah. Kita rasa seronok. Ajak anak-anak makan kurma. Ajak buka puasa bagi kurma. Lama-lama bila dia nak buka puasa ya kurma. Mau buka puasa ya kurma. Kurma buka puasa lah tu. Sampai dia terajak dengan kurma. Ada anak-anak tak mau langsung kurma. Dia buka dengan ayat tebu. Gok gelah habis dia. Muslimin dirahmati Allah. Okey, sebab apa? Sebab ada barakah, ada keberkatan. Sebab apa keberkatan? Kita rasa tenang, kita rasa seronok. Sebab apa kita tak ada benda, tak ada barakah, kita rasa sedap, kita tak sedap hati apa semua. Sebab tak barakah lah tu. Barakah ni apa dia? Rahmat Allah. Berkat usia kita dalam ketaatan. Nak tahu berkat tak berkat usia yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni, hak ujung-ujung ni, kita selalu buat taat. Maksudnya itu usia yang barakah. Tapi kalau usia yang tak ada barakah, dia tak mau ingat bab solat, dia tak mau ingat bab baik. Maksudnya usia yang tiada barakah. Punca dia makan, cari makanan yang barakah. Tukar balik. Sumber yang halal. Cari balik, tukar balik. Dalam masa 40 hari. Kena maintain elok-elok, cari rezeki yang baik. 40 hari itu 5 waktu takbir bersama imam di masjid berjemaah sekali. 40 hari tu insya-Allah dia barakah balik usia kita. Muslimin yang dirahmati Allah, memang payah sebab nak buang hak yang sisa-sisa yang tidak barakah dalam badan kita. Kita takut aina lahma nabatil minal haram fannaru aula bih. Tubuh badan kita yang tumbuh daripada satu benda yang haram, maksudnya tidak ada keberkatan, fannar, neraka yang layak pada kita. Wala'iyazubillah. Takut. Maka nak buang dia macam mana? 40 hari tadi sembahyang, 40 hari tadi dalam buat cari benda-benda yang barakah. Cari benda mana tahu nak barakat, tahu mana ada barakah. Macam mana nak bagi harta kita berkat balik? Banyakkah sedekah. Dia katakan berkat balik. Walaupun ada sumber-sumber syubhah, berkat balik. InsyaAllah takat tu dulu tuan-tuan. Nanti 48 tolong tanda kita akan sambung minggu depan, tak boleh kita raya. Betul? Tuan-tuan tak raya PKP ke? Raya. Minggu depan kita raya, minggu depan sekali lagi insyaAllah. Minggu depan sekali lagi pun saya tak pasti saya ada. Sebab saya nak pergi janda baik. Janda memang baik. Saya nak pergi jumpa guru saya yang saya rindui, Syekh Nuruddin Al-Banjari. Dah janji dah dengan dia, kata saya nak pergi lepas raya. InsyaAllah dia sedang menunggu saya. Amin. Moga-moga dipermudahkan. Okey, takat tu saja tuan-tuan. Minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan, segala kesilapan itu daripada diri saya yang serba hina ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.